Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamim bi khair wa ba'd. Saya muliakan lagi saya kasihi Fadil Tuan Imam, ahli jawatan kuasa bagi masjid, tuan-tuan, ibu bapa. Tak lupa juga kepada Fadil Ustaz Kamal yang hadir bersama dengan kita dalam majlis, Fadil Ustaz Hidayat, dan seluruh para guru, para asatizah, para alim ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Namanya kita memanjatkan tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berkumpul pada pagi ini, pagi Jumaat, hari yang dimuliakan oleh Allah taala, yang sebaiknya bagi kita untuk membanyakkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin semua, insya-Allah kita dalam 2 hari ini akan diskusikan kitab yang saya karang baru-baru ini ketika di Mesir, iaitu Nazam Adab Menuntut Ilmu, dan cara-cara untuk kita mengambil ilmu, daripada siapa kita mengambil ilmu, dan juga turutan kitab-kitab yang perlu dilalui oleh para penuntut ilmu, adab murid dengan gurunya, adab guru dengan ilmunya dan para muridnya, serta adab ibu ayah dengan para guru yang mendidik anak-anaknya, dan terakhir dengan bab berkaitan dengan adab-adab tinggal di madrasah, khususnya kepada tempat-tempat pengajian yang mempunyai tempat tinggal bagi para pelajar. Jadi secara umumnya kitab ini saya ambil daripada perbahasan para ulama, daripada kitab-kitab yang terdahulu seperti kitab Fathul, daripada kitab Ta'limul Muta'allim, Tariqat Ta'allum, karangan Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala, juga daripada kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim, karangan Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala, juga daripada kitab Siraj Tullabil Ulum, karangan Al-Imam Al-Allamah Al-Arabi bin Abdullah ibn Abi Yahya Al-Masari Al-Maghribi rahimahullahu ta'ala, juga daripada kitab Adabul Alim wal Muta'allim fima yahtaj ilaihi al-muta'allim fi ahwali ta'limihi wa ma yatawaqqafu alaihi al-muallimu fi maqamati ta'limihi. Itu daripada kitab Kiai Hashim Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Juga ada sebahagian yang saya tidak sebutkan di sini kitab-kitabnya, antaranya kitab Ma'alim al-Irsyadiyah, Ma'alim Irsyadiyah li Sina'ati Talibil Ilmi, karangan Al-Imam Syekh Muhammad Awwamah hafizahullahu ta'ala, dan juga daripada pengajian-pengajian yang saya ikuti dengan para guru, serta panduan yang ditunjukkan oleh para guru ketika mana majlis pengajian dan juga ketika saya bersohbah dengan mereka dalam musafir dan sebagainya. Maka sebahagiannya saya masukkan ke dalam syair yang telah saya karang ini. Jadi tujuan saya karang dalam bentuk syair kerana tidak jarang yang dikarang di dalam syair, khususnya dalam bahasa Melayu, dan saya melihat dalam jurnal yang telah disusun oleh Muhammad Fauzi, saya nama apa? Siapa dia karang ni? Yang dikatakan Muhammad Anwar Mamat. Dia ada buat kajian tentang jurnal berkenaan dengan tulisan ataupun manuskrip, tulisan tangan yang ada di perpustakaan negara berkaitan dengan pendidikan. Dan dalam kajian yang beliau lakukan, ada satu sahaja kitab yang ditulis dalam bentuk nazam, iaitu disebut dengan Nazam Adab. Cuma tak diketahui siapa yang menulis nazam tersebut, tarikh bila ditulisnya nazam tersebut tidak diketahui, cuma dijumpai dan ada tersimpan di perpustakaan negara. Dan
Dan saya juga tidak pasti nazam tadi dibaca bagaimana. Adakah dengan syair Melayu yang sedia kita maklum, ataupun dengan bahar Arab, bahar yang telah disusun oleh para ulama, khususnya dalam bahasa Arab ataupun dalam syair-syair Arab yang terdahulu. Saya mengarang kitab ini dalam bahar Rajas, iaitu dia punya takhti', dia mustaf'ilun, 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 6 kali. 6 kali mustaf'il lah, mustaf'ilun tu. Jadi ada lagu dia. Lagu dia sama dengan lagu Alfiyah Ibnu Malik. Lagu Alfiyah di Imam Ibnu Malik, karena baharnya sama, iaitu bahar Rajas. Karena apa saya buat macam tu? Karena dia lebih memudahkan, dan juga syair akan menyebutkan poin-poin dan juga isi-isi yang utama ketika mana dikarang oleh pengarang tersebut. Baik. Sebelum kita masuk kepada perbahasan kita, suka untuk saya jemput tuan-tuan untuk kita tengok kenapa saya letak kitab ini di permulaan kitab ni dengan kulitnya warna biru laut, kemudian biru muda tu, dan kemudian ada tekor, dan kemudian ada cawan, kemudian ada air yang dituang, kemudian ada bunga warna putih. Di belakang ni saya ada letakkan falsafah kulit kitab. Buka falsafah kulit kitab dulu. Mula-mula sekali. Kecil tulisannya. Kita buka, kalau kata muka surat tu, ni muka surat kertas yang pertama, surat yang kedua. Falsafah kulit kitab. Warna biru laut, biru langit. Menggambarkan warna langit yang berada di tempat yang tinggi. Begitu jugalah kedudukan ilmu yang seharusnya dimuliakan dan ditinggikan seperti tingginya langit. Dengan itu saya letakkan kulit ini warnanya biru langit. Dan itu kalau tuan-tuan lihat di belakang, ibu ayah tengok di belakang, ada gambar guru, seorang guru yang berpakaian jubah yang lengannya besar, serbannya besar, dan janggutnya panjang, dan kemudian pegang kitab, dan kemudian kasutnya warna biru. Kasut tu bukan kitab warna tu, itu memang gambar asal dia. Warna dia biru kasut dia. Kata Syekh Hamzah Yusuf hafizahullah ta'ala dalam satu komentar dia bagi gambar ini, yang saya nukilkan kembali dalam tulisan saya dalam Facebook saya beberapa tahun yang lalu. Kenapa para ulama daripada kerajaan Turki Osmaniyah mereka mengkhususkan para guru memakai kasut berwarna biru ketika pengajaran dan juga ketika pembelajaran? Karena warna biru tadi menunjukkan kepada warna langit yang tinggi, menunjukkan kepada tingginya ilmu tersebut. Karena serban yang mereka pakai putih. Kalau kata serban dia pakai warna biru, pakai warna biru. Tapi didahulukan warna putih karena dia menggambarkan ataupun mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jubah lengannya besar, serbannya besar. Karena kebanyakan daripada kerajaan Turki Utsmaniyah pada zaman dahulu mereka bermazhab dengan mazhab Imam Abu Hanifah yang disebut dalam kitab Ta'limul Muta'allim, Tariqat Ta'allum. Al-Imam Zarnuji menukilkan kalam Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah mengatakan kepada para murid dan juga para guru pada zaman tersebut, kata beliau, "Azimu amaimakum wa wasi'u akmamakum." Besarkan serban-serban kamu dan juga luaskan lengan baju kamu. Jadi kita tengok di sini ini luas lengan baju mereka dan juga serban mereka dibesarkan. Karena apa dibuat begitu? Karena untuk ditakzimkan dan dimuliakan ilmu yang dibawa di dalam dadanya mereka. Azimu amaimakum, yakni besarkan serban kalian, wa wassi'u akmamakum, dan luaskan lengan-lengan baju. Dan kata para guru, diluaskan lengan baju ni karena pada zaman dahulu dimasukkan lembaran kertas, termasuk juga dengan pen dan sebagainya di dalam lengan baju tersebut untuk dielakkan daripada terkena dengan air, hujan dan sebagainya. Ini yang disebutkan di dalam sejarah. Maka saya letakkan kulit buku saya ini warna biru langit untuk menunjukkan kepada bahawa perbahasan di dalam ini adalah berkait dengan ilmu, dan ilmu ini tinggi. Suatu yang ditinggikan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu dimuliakan perkara tersebut. Juga yang berkait dengan ahlinya dan sebagainya. Sama? Baik, tekor pula adalah gambaran seorang guru yang penuh isinya dipenuhi ilmu dan amal, yang sedang menuang bancuhan pelbagai jenis ilmu ke dalam dada muridnya. Jadi dia gabungkan ilmu dan bancuhan ilmu yang ada di dalam dadanya kemudian dituangkan kepada muridnya.
Itu gambaran teko tersebut. Teko adalah guru tersebut. Jadi tuangan air yang kita tengok tidaklah memenuhi cawan sehingga melimpah mengotorkan cawan dan sekelilingnya. Maksud ini merupakan gambaran kepada kebijaksanaan guru di dalam memberikan apa yang diperlukan oleh muridnya, bukan semata-mata yang disukai muridnya. Karena itu kita datang belajar bukan dengan apa yang kita suka, dengan apa yang disusun oleh guru kita. Karena kadang kita datang dengan apa yang kita suka. Hakikatnya perkara yang kita suka tersebut tidak lagi sampai waktunya untuk kita dapatkan. Faham tak? Jadi seorang ayah tak akan beli kepada anak dia kereta Alza ke Proton Myvi ke apa semua, kerana anak dia masih kecil, tak sampai lagi waktu dia. Yang tak ada lesen tak beli kat dia, kerana tak sampai waktu dia lagi. Sampai waktunya baru diberikan perkara yang sepatutnya, walaupun dia suka dengan perkara tersebut. Di rumah dia ada kumpul kereta semua, Hot Wheels semua ada. Tak dekat atas yang orang panggil rak lagi, susun. Tapi bila tengok kereta tak mampu nak beli, kerana apa? Kerana ayah kata nanti dulu bila sampai waktu baru dapatkan apa yang sepatutnya kamu dapatkan. Contohlah tu kan. Anak kecil ada makanan yang dia tidak sesuai untuk dia makan. Sebab tu kata ulama, ta'amul kibar summus sighar. Makanan orang yang besar adalah racun kepada kanak-kanak kecil. Jadi budak kecil umur tak sampai 2 tahun bagi makan nasi boleh mati. Walaupun makanan tadi sebenarnya bagus untuk kita. Sayur kalau kata kita tak blender dengan elok kita makan, tak ada masalah. Tapi brokoli itu kalau buh dalam mulut budak bawah pada umur 2 tahun, jam dia. Kita kata ni kan sihat ni. Ni kan sayur. Ya sayur tapi boleh mati budak tersebut kerana bukan sesuai pada waktu dia. Ta'amul kibar summus sighar. Summus sighar. Maka makanan orang dewasa kemungkinan jadi racun kepada kanak-kanak. Itu juga guru tugasnya adalah menentukan apa yang diperlukan oleh murid pada waktu tersebut, bukan apa yang diinginkan murid. Itu kita datang kepada guru sebagai murid, bukan sebagai murad. Bukan kita datang sebagai orang yang dituntut. Kita datang sebagai talib, bukan matlub. Kita datang sebagai orang yang nak menuntut, bukan yang dituntut. Maka yang menuntut akan menerima apa yang akan diberikan oleh orang yang dia datang untuk dituntut ilmu daripadanya. Faham tuan? Itu maksudnya. Jadi itu gambaran kepada tuangan air yang tidak memenuhi cawan tersebut sehingga mengotorkan kelilingnya dan juga cawan tersebut. Jadi diberikan apa yang sesuai dengan apa yang diinginkan, apa yang diperlukan oleh murid. Bukan diinginkan, apa yang diperlukan oleh muridnya. Jadi hakikatnya, kalau kita tengok di sini tuan-tuan, tuangan cawan ini tidak ada yang memegangnya. Maksudnya ada benda yang mengangkat, kemudian menuangkan cawan tersebut. Maka saya maksudkan di sini, hakikatnya yang menuang segala adab tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala melalui kekasihnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan baginda Rasul, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Maka Allah Subhanahu wa taala yang telah mendidikku dan Allah mendidikku dengan sebaik-baik didikan. Maka hakikatnya yang memberikan tuangan tersebut ke dalam dadanya murid adalah Allah. Itu Nabi mengatakan di dalam hadis, "Innama ana qasimun wallahu yu'ti." Dalam hadis Nabi mengatakan bahawa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa innama ana qasimun wallahu yu'ti. Dan kemudian Nabi mengatakan, siapa yang Allah Ta'ala inginkan kebaikan bagi dirinya, maka Allah Ta'ala akan berikan kebaikan kepadanya dengan difaqihkan dia dalam agama. Sehingga disebut oleh para ulama, antaranya Kiai Syukri Unus dalam kitab beliau dan juga para masyayikh yang lain ketika menterjemahkan hadis ini, diletakkan bab. Apa bab yang diletakkan babnya dengan tajuk apa dia? Alim itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Hatta orang alim pun Allah Ta'ala pilih. Itu ada orang mengaji lama tidak jadi alim. Mengaji lama tak jadi alim kan Allah Ta'ala tak pilih dia. Maka alim itu juga pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kan itu sebahagian ulama mengatakan bahawa seperti mana para ulama seperti mana para anbiya alaihi wassalatu wassalam diberikan anugerah oleh Allah Ta'ala dengan pilihan, bukan dengan kasbi, maksudnya wahbi. Allah Ta'ala pilih mereka menjadi wali, menjadi nabi Allah Ta'ala. Begitu juga para ulama dan juga para awliya Allah Subhanahu wa taala, sebahagian para ulama mengatakan mereka juga dengan tarik wahbi walaupun zahirnya kasbi. Zahir nampak mereka menuntut ilmu, tapi hakikatnya yang
menuntut tadi dipilih oleh Allah untuk mereka dipilih menjadi alim ulama pada waktunya. Faham tuan-tuan? Sebab tu penting untuk kita faham perkara tersebut, kita serahkan perkara tadi kepada Allah, insya-Allah Allah Taala akan jadikan yang terbaik kepada kita dan keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Itu. Jadi sebab tu ada orang yang Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani rahimahullahu taala, beliau menyebut dalam kitabnya Lawaqih al-Anwar al-Qudsiyah ila Uhudil Muhammadiyah, kata beliau, saya berkeinginan untuk anak saya ini menjadi orang yang soleh, orang alim seperti si bapaknya. Ini Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani, Syekh Tariqatain dipanggil. Ini Syekh Haqiqah dan Tariqah. Syekh Syariah wal Haqiqah. Maksudnya beliau alim dalam ilmu haqiqah, alim juga dalam ilmu syariah. Nah, Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani dia kata, saya inginkan anak saya begitu. Tapi keinginan saya tersebut terhalang kerana anak saya tak minat. Dia tengok anak dia tak minat langsung dengan ilmu. Tapi satu malam dia kata, saya bangun malam dan saya mohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah, saya serahkan kepadamu ya Allah untuk memberikan yang terbaik kepada anak saya. Maka esok paginya, kata beliau, saya tengok anak saya pegang kitab, terus pergi ke rumah para ulama belajar, sampai dia pun jadi salah seorang daripada ulama pada zaman dia. Kata beliau, rupanya begini formula dia, jangan diinginkan oleh bapa saja dan kemudian disusun oleh bapa tadi dengan ilmu, dengan pengajian dan sebagainya, dengan harapan anak dia akan jadi sekian-sekian. Tak, serahkan kepada Allah. Serah kepada Allah, bukan kita tidak bertawakal, bukan kita tidak berusaha untuk kita nak hantar anak kita mengaji dengan para ulama. Tidak. Hantar mereka mengaji dengan para ulama. Dalam masa yang sama, letak dalam hati, ya Allah, saya serah kepada urusanmu ya Allah. Kamu yang lebih mengetahui mana yang terbaik untuk anak saya. Saya lakukan apa yang saya diwajibkan bagi saya sebagai ayah untuk susun kepada anak, dan kemudian diserahkan kepadamu ya Allah untuk susun anak saya ini. Kalau susun macam tu, insya-Allah Allah Ta'ala akan susun dengan baik. Tapi kalau kita atok dengan diri kita, tak jadi apa anak kita. Kalau kita yang atok, kita akan kecewa nanti. Satu masa kita akan kecewa, kita kata saya atok dia elok, tak ID juga. Mangkuk ayun juga lah sekali. Jadi kita akan rasa menyesal, kita akan rasa kecewa, kita akan rasa macam-macam. Begitu juga guru. Guru yang mendidik anak muridnya, yang dia menganggap anak murid nanti akan ganti dia pada waktu tersebut, dia akan kecewa satu masa nanti ketika anak murid dia tu tak memenuhi apa yang dia inginkan. Tapi kalau dia letakkan dalam hati, dia kata, murid ni insya-Allah saya hanya didik dengan apa yang telah Allah Ta'ala beri kepada saya untuk dituang kepada dia. Kemudian saya doakan yang terbaik. Moga-moga nanti dia akan menjadi orang yang akan dibanggakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah nanti Allah Ta'ala akan atur dengan baik. Itu kalau kita doa harap anak murid kita cerdik, tengok-tengok anak murid tak cerdik, kita akan sedih. Tapi kalau kita harap, ya Allah serah, saya ni hanya bagi, innama ana qasimun wallahu yu'ti. Nabi sebut macam tu. Saya hanya tugang pembahagi sahaja. Hakikatnya memberi Allah. Kan Nabi yang ajak tu. Saya hanya bagi, Allah yang hakikatnya yang akan memberikan secara hakikahnya kepada apa yang telah kita bahagikan tersebut. InsyaAllah kita tidak akan rasa kecewa. Kecewa tu akan main juga lah sikit, taklah teruk sangat. Di mana kita disuruh oleh Allah Ta'ala untuk berdoa, dan doa ini menolak bala, kata Nabi SAW. Dan kalau kata dah berdoa, tengok terkena juga dengan bala tersebut. Dia akan beza dengan orang yang tak berdoa, kata ulama. Kata dia dah berdoa, tiba-tiba kena juga bala. Tu macam mana tu? Maka kata ulama, kamu tengok dengan orang yang berdoa dengan tidak berdoa. Orang yang berdoa ketika ditimpakan bala yang sama seperti mana yang tidak didoakan oleh orang, tahammul dia dengan bala tersebut tidak sama. Orang yang berdoa sebelumnya, dia mampu menanggung sabar. Dia diberikan dengan kebaikan setelahnya. Tapi orang yang tidak berdoa sebelumnya, dia tak mampu tanggung. Itu yang patut kita amalkan, doakan kepada Allah Ta'ala dengan yang baik-baik. Yang kemudian cawan. Cawan ni makna dia apa? Ini gambaran seorang murid yang perlu sentiasa merendah diri dan berada di bawah gurunya dan sentiasa sabar menunggu ketika gurunya menuangkan bancuhan ilmu. Jadi guru atas, muridnya di bawah. Dan murid ni sabar. Kalau guru tak tuang lah, dia tak penuh lah isi dia. Jadi dia sabar. Dan dia pun tak ada tangan apa dalam cawan, tak ada tangan untuk pegang kita je lah. Dia tak ada boleh nak ambil orang panggil tekor tu, pergi tuang atas dia sendiri. Dia tak boleh nak paksa guru dia. Waktu dalam Quran bila mana Allah Ta'ala sebut cerita berkenaan dengan Nabi Allah Khadir alaihi salam dengan Sayyidina Musa alaihi salam, apa yang disebut oleh Nabi Musa ketika mula datang bertemu dengan Nabi Khadir?
ataupun Nabi Khidir. Nah, boleh baca dua-dua. Ada lagi satu lagi bacaan. Khidr. Nah, boleh baca 3. Khidr, Khadir, nah, ataupun Khidir. Boleh baca. Jadi Nabi Khidir alaihi salam waktu ketika Nabi Musa datang, Nabi Musa kata apa? Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Hal attabi'uka. Tengok ayat tu Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah keluarkan 12 faedah daripada ayat tersebut saja. Ada 12 faedah kata dia daripada ayat yang pendek tadi dalam surah Al-Kahfi. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Adakah boleh untuk saya mengikuti kamu? Hal attabi'uka ala an tu'allimani, untuk kamu mengajarkan kepada saya. Mimma 'ullimta rusyda, dengan sebahagian yang telah diberikan petunjuk oleh Allah kepada kamu, wahai tuan guru. Ayat tadi ada 12 faedah. Antaranya apa dia? Nabi Khidir alaihi salam datang kepada beliau bukan memaksa, tapi tanya dulu, hal attabi'uka, boleh tak saya nak ikut kamu? Dan di sini yang kedua kata ulama, beliau minta untuk berkhidmat dulu, ikut dulu, baru mengaji. Bukan main-main terus. Hal tu'allimani mimma 'ullimta rusyda, boleh tak ajarkan saya tak? Hal attabi'uka ala an tu'allimani. Lepas tu baru sebut tu'allim. Boleh tak saya ikut, kemudian saya mengaji? Boleh tak? Hak tu dulu. Ikut dulu. Dan ittiba' tidak akan berlaku melainkan dengan mengikuti dengan apa yang dilakukan oleh seseorang tersebut, dengan apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Bukan hanya ikut-ikut gitu saja. Disebabkan orang tu buat, maka saya pun buat juga. Itu kita kata kita pakai tie. Contohnya orang pergi kerja pakai tie. Kenapa pakai tie? Dia kata ni pakai tie ni itibak dengan musyrikin ni. Ikut orang kafir ni apa pakai tie? Pergi kerja apa pakai tie? Kita kata baik, apa makna itibak? Itibak maknanya mengikuti sesuatu dengan niat dilakukan oleh seorang yang kita ikut tersebut. Itu baru itibak dia panggil. Kalau tidak niat dengan apa yang dilakukan oleh orang tersebut, tak panggil itibak. Faham tuan? Jadi kita pakai tie. Saya bukan pakai tie kerana Mak Saleh pakai tie. Saya pakai tie kerana pakaian ini dah jadi universal. Maksudnya pakaian ini pakaian umum. Orang dah pakai dan kemudian kemas. Dan Nabi SAW menyukai kekemasan. Ini jawab oleh Maulana Syekh Yusri. Hafizahullah ta'ala. Syekh Yusri kata, tie ini kemas. Dia tidak lagi dikira sebagai pakaian keagamaan dan sebagainya. Ini bukan pakaian agama. Ini pakaian kekemasan. Jadi bila kemah macam tu, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Dan Nabi menyukai kecantikan. Maka saya memakai tadi kerana kecantikan, bukan kerana Mak Saleh pakai. Bukan kerana orang musyrikin pakai. Maka ni dikira itibak dengan musyrikin? Tidak dikira itibak. Faham tak? Kalau macam tu orang putih berak atas jamban duduk, mana ada zaman Rasulullah jamban duduk? Lepas tu kita kira itibak dengan mereka. Tu dia kata kat saya pakai tasbih letak kat tengkuk. Tasbih saya pula besar. Kata ni Tok Sami ke apa ni? Lepas tu saya tulis senarai para ulama yang pakai tasbih kat tengkuk. Dan ada kitab lagi ulama tulis, boleh pakai tasbih dekat tengkuk. Dan Imam Abdul Wahab Sya'rani sebut pula, beliau pernah langkah tasbih. Dan dia beristighfar kepada Allah lama, dia kata kerana bimbang. Takut dimurkai oleh Allah Ta'ala kerana melangkah alat yang mengingatkan kita kepada Allah. Setakat ni tak ada lagi orang pegang tasbih diingatkan nak darah. Ada? Kalau orang pegang tasbih, dia ingat nak darah orang. Ada? Tak. Orang pegang tasbih, mesti orang akan ingat Allah Ta'ala. Seolah alat tadi jadi alarm kepada orang yang pegang dia tu untuk ingat Allah. Tak ada lagi orang sakat ni pegang tasbih, tiba-tiba ingat duit. RM1, RM2, RM3. Ada? Sakat ni lah. Kalau kata kita tu ingat, kita tak tahu lah kan. Orang tak pakai tu, orang pakai tuang. Tuang, orang panggil apa tu? Tuang kan? Sempuang. Tuang lah dah. Orang pakai hak tu. Orang tak pakai tasbih. Walaupun sama aja kalau biji tasbih, bubuh tali ni di tasbih tu. Ni tak? Tapi hak tu bukan tasbih. Pegang tasbih tu, tak ada benda lain. Sebab tu kalau orang pegang tasbih, pegang depan orang macam tu, orang kata, riak kan? Riak apa dia saya tengah duk ingat duit ni? Tak, orang tahu kata hak tu mesti pegang, mesti nak tunjuk kata tengah duk zikir. Jadi saya pun sebut kata, Imam Abdul Sya'rani kata, Allah Ta'ala jadikan tempat ni untuk dijadikan sesuatu tadi, diletakkan dia dengan baik. Tengkuk dijadikan tempat untuk letak tasbih, kata dia. Gelang ni, tangan ni, kadang-kadang orang ikat di tangan, tasbih, untuk ditinggikan dia. Telinga dijadikan tempat untuk meletakkan pen. Dan juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kayu siwak. Ni telinga dijadikan telinga macam ni. Untuk letak.
Ni tempat letak dia. Letak tasbih ni. Jatuh telinga kan. Letak pen, letak kayu siwak dan sebagainya. Itu tempat dia. Dimuliakan begitu. Orang kata tak, yalah walaupun ulama-ulama buat dan sebagainya, dia kata, saya tak sebutkan kalam ulama buat tadi ni itu sebagai dalil. Saya kata kalau mereka buat tu bukanlah kata ini jadi hukumnya jadi sunat dan sebagainya. Kita kata mereka buat. Bila mereka buat, takkan mereka buat kalau kata tak ada dalil. Tu je lah. Nah, kalau kita tak tahu dalil, kita tengok ada ulama buat yang lebih besar daripada kita. Maka kita kata, dia buat mesti ada dalil. Tu je lah. Bukan kita kata dia buat tu dalil. Dia buat mesti ada dalil yang dia buat. Dan ada ulama tulis kitab dan sebagainya berkenaan dengan perkara tersebut. Tu pun tak pakai lagi. Apa dia kata dia ikut orang kafir? Yalah walaupun ada ulama pakai apa semua, tak apa nak pakai kat tengkok, pegang kat tangan cukup lah. Kata, wah ni. Dia kata bodoh, kesian. Tapi kita doa lah, kata dia kata bila ada sombong, tak mau mengaji, kan? Dia duk komen ni dalam Facebook, jadi apa? Bagi malaikat Jibril turun buat keluar dalil pun dia tak pakai tu. Kalau jenis tu. Jadi kita kata qalu salama, kata ulama. Qalu salama. Bukan assalam, salama. Salama ni sebab tu kata Syekh Ali Jumaah hafizahullah, kalau ada orang mai kat kita, dia orang jahil, kemudian dia duk rock kita kata dia salama. Salama, jangan assalamualaikum. Salama tanpa ada alif lam. Dia kata tu tahu dah. Kata ni mesti nak kata aku jahil ni. Sebab perkataan qalu salama tadi ni dalil lah, kata wa idza qala wa idza qatabahumul jahilun qalu salama. Tahu dah ayat depan tu dipotong, ambil belakang salama, kata gitu kan. Boleh lah. Jangan salam tu kita duk bagi kat kawan kita dalam WhatsApp tu. Salam, tu salam. Tapi kita tambah salama, kau ajak ni. Nah. Ni nak kata aku jahil kawan ni. Tu baik. Faham tuan? Jadi kena adab kita dengan ilmu dan sebagainya kena jaga. Dan cawan sebagai murid duduk di bawah. Dituangkan ilmunya oleh guru. Ni tak masuk dalam ni, ni baru kulit kitab, maksudnya hari ni ikut kita ni. Dan kemudian bunga putih. Bunga putih merupakan gambaran kepada keindahan dan kecantikan yang akan sentiasa mendampingi murid yang sentiasa melazimi adab kepada guru. Ini bunga. Maksudnya seolah-olah bunga yang diletakkan di tepi tadi ni itu sebagai perhiasan kepada murid tersebut. Sepanjang beliau menuntut ilmu, dia menuntut ilmu daripada gurunya. Dan perkara tadi diletakkan oleh siapa? Diletakkan oleh Allah kepada orang-orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala dengan ilmu. Karena itu, kata para ulama, Imam Hasanul Basri radhiyallahu anhu kata apa? Kana ar-rajulu yatlubul ilma fala yalbathu an yura dhalika fi taqashshu'ihi wa hadihi wa lisanihi wa basarihi wa yadihi. Seorang lelaki yang sentiasa menuntut ilmu, yatlub fi'il mudhari', maknanya ad-dawam. Seorang lelaki yang sentiasa dalam keadaan menuntut ilmu, fala yalbathu an yura dhalika fi taqashshu'ihi, maka akan kita dapati dilihat padanya sentiasa dalam keadaan khusyuk, wa hadihi, dalam keadaan diberikan petunjuk dalam jalannya, wa lisanihi, dalam lidahnya diberikan panduan, wa basarihi wa yadihi, dan juga mata dan juga tangannya diberikan oleh Allah Ta'ala dengan panduan. Jadi itu yang kita akan tengok pada orang yang yatlubul ilma, yang sentiasa dalam keadaan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kerana itu saya karang kitab ini yang pertama untuk peringatan kepada diri saya sendiri yang mengarang. Karena bila saya karang, saya yang dulu kena beramal dengan perkara yang disebutkan dalam kitab ini. Cuma kitab ini tuan-tuan, semalam baru kami habis 5 hari. Kitab ini saya syarahkan di kampung saya, di Zawiyah. Di pondok saya, di Pedu. Bangunan tak ada lagi. Dibuatlah rumah saya. Sebab SOP ini kita boleh buka ramai. Boleh main kat 30-40 orang saja. Jadi duduk dalam rumah saya tu, sewa di kampung, dan pakat main di rumah saya 3 kali sehari untuk khatamkan kitab ni. Alhamdulillah khatam kitab ni semalam. Dan kita main sini pula. Tapi di sini saya tak syarah lah macam di kampung tu. Di kampung sebab 5 hari. Sini sebab ada 2 sesi saja. Jadi kita akan buat cara 2 sesi lah. Tapi insyaAllah akan lalu semua masalah dalam kitab ni, insyaAllah ta'ala. Baik. Jadi itu secara umumnya berkenaan dengan kitab ini dan juga perbahasan yang akan dibahaskan dalam kitab ni. Jadi kita dapat panduan perkara tersebut. Cuma kitab ni saya nak maklum kepada tuan-tuan,
Dalam ni ada nanti bab berkenaan dengan cara untuk muzakarah ilmu. Macam mana para penuntut ilmu muzakarah, iaitu mereka berbincang dengan ilmu, mubahasah, dan juga berbahas tentang ilmu dan sebagainya. Apa adab-adab mereka. Kemudian adab pemilihan kitab. Kitab apa kita nak mengaji mengikut turutan. Ilmu apa dulu kita nak kena mengaji. Kemudian nanti akan disebut bagaimana persediaan guru sebelum datang mengajar. Guru nak mengajar, nak kena bersiap macam mana. Bukan bersiap baju saja. Persediaan dia dalam mengajar tu macam mana. Jadi semua perkara tersebut ada sedikit yang mungkin agak rumit untuk kita faham. Cuma tujuan kita bila kita hadir, kita tahu kata, oh rupanya macam ni tuntut ilmu. Jadi kita akan ta'zim dengan ilmu dan ahlinya. Dan bila kita tengok ahli ilmu, kita kata, oh bukan senang untuk duduk menjadi ahli ilmu. Kerana tanggungjawabnya besar. Perjalanan menuntut ilmu tadi susah, payah. Kehinaan, kemudian pengorbanan, wang ringgit, kematian ahli keluarga. Kadang-kadang dia tidak balik pun ketika keluarganya meninggal dunia. Tak sempat pun tengok orang-orang yang sayang yang dia duduk di sisi dia. Kerana keluar menuntut ilmu, wafat dalam perjalanan dia menuntut ilmu. Jadi itu semua pengorbanan yang sepatutnya bila mana kita baca kitab ini nanti, maka kita akan dibantu untuk baca kitab-kitab yang lain. Kalau kita boleh bahasa Arab, kita buka pula kitab-kitab yang saya sebutkan sendiri tadi ini dalam mukadimah kitab saya tersebut, untuk kita tengok terus apa yang telah disebutkan oleh para ulama terdahulu, yang hanya kitab ini sebenarnya adalah untaian daripada apa yang telah disebutkan oleh mereka, tapi dalam bentuk Melayu, dalam bentuk bahasa Melayu kita. Itu saja. Baik. Jadi saya namakan kitab ni Fathul Muta'ali fi Adabil Ilmi wat Talaqqi. Pembukaan daripada Tuhan yang Maha Agung, yang Maha Tinggi, pada adab menuntut ilmu dan juga talaqi. Macam mana nak talaqi ulum, nak mengambil ilmu daripada guru. Dalam ini saya akan sebut siapa guru yang kita kena pergi belajar dengan dia, dengan siapa kita akan perlu menadah ilmu dengannya dan sebagainya. Ini akan kita sebut dalam kitab ni insya-Allah taala. Jadi kalau kita dengar yang ni, kita akan kata, untung orang mengaji, untung orang yang terlibat dengan ilmu, untung orang yang membantu apa-apa yang berkaitan dengan ilmu agama Allah Ta'ala, dan sebagainya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dan juga rugi bagi orang yang menggunakan ilmu untuk dunia dia. Terbalik itu lah. Dan juga rugi juga kepada orang-orang yang mana tidak ada kemampuan, tiba-tiba dia pun nak gagah juga. Itu masalah juga. Boleh faham tak? Itu mula nak kata ke orang. Baik, tak apa, cukup. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Segala, ni. Dia punya cara baca dia, mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Macam tu. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Jadi, satu ni dipanggil syatru al-awwal. Syatru al-awwal maksudnya, dia punya rangkap pertama. Ataupun dipanggil apa tu? Pertengahan rangkap tu lah. Pertengahan rangkap tu dipanggil syatrul awal. Syatrul tsani pun mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Jadi baca dia macam mana? Kena ikut lagu yang saya sebut ni. Atau tak lagu pun, nada yang saya sebut ni. Segala puji bagi yang Maha Esa, Tuhan yang mengutus akan Nabi kita, mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Itu cara dia. Kalau tuan-tuan tak baca macam nada saya baca, tuan-tuan akan kata, ni syair apa ke benda ni? Tak boleh nak baca. Rupanya kena baca lagu tu. Lagu yang saya sebut tadi. Lagu sebab saya buat dengan Bahar Rajas. Bahar Rajas. Kalau Burdah Al-Imam Al-Busiri, Maulaya salli wa sallim daiman abada. Itu dipanggil Bahar Basit. Itu Bahar Basit. Ini Bahar Rajas. Ya, ada lebih kurang dalam beberapa belah bahar yang telah disusun oleh Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, guru kepada Al-Imam Sibawaih, yang ketika mana dia melalui, kata sebahagian ulama, dia melalui satu kawasan tempat orang duk tempa besi. Kemudian dia dengar orang tempa besi ni, dia ada lagu dia. Dia teng 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 teng. Dia kata bukan ikut suka dan dia. Dia tempa tu dia punya irama dia. Maka dia kata kalau besi ditempa pun ada irama, syair juga ada irama dia. Maka dia pun susun taktik dia. Dia pun buat dia punya bahar dia. Ada sebahagian ditambah oleh para ulama yang lain.
Ada dipanggil bahar mutadarib, dipanggil. Bahar mutadarib. Bahar ni dia macam bunyi tapak kaki kuda. Tet 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 macam itulah. Nah. Jadi kalau kita baca dia punya syair tu, dia macam kaki kuda duk bergerak. Waktu Arab kalau dengar ni dia akan ketuk ni. Dia duk ketuk meja, dia sonok main, duk ketuk ni, duk ketuk. Ada sonok. Macam kita duk dengar lagu tu lah. Baik. Segala puji bagi yang Maha Esa, Tuhan yang mengutus akan Nabi kita. Muka surat 14. Kita tentang mukadimah lah. Mukadimah tak payah baca lah. Saya dah syarah. Saya karang kitab ini pada 2 Mac 3 Mac 2019. Tahun lepas. Nah, saya karang tahun lepas 3 Mac 2019. Malam tu saya duduk, esok saya ada kelas di Ruak Jawi di Mesir. Kemudian malam tu saya duduk, Ustaz kata nak try buat syair tengok berkenaan dengan adab menuntut ilmu. Dan alhamdulillah siap malam tu daripada Isyak sampai dekat subuh sikit 45 bait. 45 bait syair sampai bait yang ke-45 muka surat berapa tadi? Muka surat ni muka surat 24. Jadi sampai muka surat 24 tu saya tulis. Kemudian saya tak sambung dah. Kitab. Jadi malah. Esok tu saya baca di Ruak Jawi. Saya baca sikit sampai 45 bait tadi. Dan pada 2 Mac 2020 ni baru-baru ni, sebelum PKP, di Mesir pun ada PKP juga sekejap, saya rasa nak sambung balik. Waktu saya di rumah isteri saya yang pertama, isteri saya memang seorang bukan ada 2 ada isteri ada seorang. Isteri saya duduk di Mansurah, saya duduk di Kairah. Isteri saya duduk di Mansurah sebab anak-anak saya masuk sekolah di Mansurah. Di satu kampung ni satu kampung semua hafal Quran, budak-budak. Budak-budak daripada umur 2 tahun setengah sampai umur 7 tahun. Ada satu ma'had dipanggil Darul Quran. Budak-budak kampung semua duduk di situ, mengaji Quran di situ. Tapi tak duduk asrama lah, semua balik rumah. Sehari 4 jam mereka pergi. Kebanyakan budak-budak tu hafiz Quran. Dan kampung tu dipanggil Kampung Al-Quran. Dipanggil Baladul Quran. Kampung tu kampung Quran. Boleh kata budak-budak tu majoriti budak-budak di kampung tu semuanya hafal Quran. Jadi anak saya hantar ke situ dengan irsyad daripada guru yang mulia, guru saya Syekh Mustafa An-Nadwi hafizahullah ta'ala. Syekh Mustafa An-Nadwi, dia ada Mustafa, ada 2 orang situ. Ada Mustafa Adawi dengan Mustafa An-Nadwi. Mustafa Adawi Wahabi. Nah, ini Mustafa An-Nadwi, anak murid kepada Syekh Zakaria Kandahlawi, pengarang kitab Fadail A'mal. Ini alim kabir, ulama besar hadis, dan dia tinggal di Mansurah. Saya pergi bincang dengan dia dan dia bagi irsyad, dia kata masuk di situ. Kalau kamu nak anak kamu belajar Quran, masuk di situ. Tapi sempat setahun saja anak saya di situ karena kami terpaksa balik ni. Dan bila balik pula 1 minggu saya sampai, 2 minggu saya sampai duduk kuarantin di KL, di hotel di Kuala Lumpur. Dan sampai di rumah sempat seminggu ayah saya tak ada. Ayah saya meninggal. Dan sebab ayah saya meninggal itulah saya dah ambil keputusan mungkin tak ke Mesir lagi. Terus buat zawiyah ataupun pondok saya di Pedu. Yang pondok ni asalnya nak buat 4 tahun lagi. 4 tahun lagi akan buat. Saya akan duduk di Mesir 4 tahun lagi. Saya dah di Mesir 16 tahun. Dan 16 tahun di Mesir. Kemudian cadang ada 4 tahun lagi nak duduk. Tapi dah sebabkan kerana ayah tak ada, mak seorang-seorang saja. Jadi saya ambil keputusan untuk jaga mak. Dan saya buka pondok di kampung. Jadi minta izin dengan guru saya, Maulana Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah ta'ala. Pada mulanya dia berat juga untuk lepaskan. Tapi akhirnya dia sebut kepada saya, tak apalah. Buatlah baik kepada ibu kamu. Duduk di kampung, tak ada masalah. Tapi saya akan pergi semua ke Mesir sekejap. Jumpa dengan dia, siap-siap barang, bawa balik semua. Tapi ini dah mungkin pengambilan pelajar saya akan ambil awal tahun depan insyaAllah. Asalnya nak ambil bulan 5. Tapi bila tengok balik, lepas-lepas daurah tu jadi semangat pula dah. Lepas daurah baru ni di Pedu, orang pakat main tu jadi semangat pula dah. Jadi saya rasa nak ambil awal sikit. Bangunan pun tak ada lagi ni. Baru tolak tanah. Tanah baru tolak. Rumah, bangunan semua buat rumah sebelah rumah saya. Alhamdulillah ayah saya wakaf ada dekat 3 tanah. Tapi tanah hak rumah saya tu, hak yang ayah saya bagi tu pun dah wakaf untuk pondok juga. Kemudian ada tanah sebelah tu yang baru ni beli 50,000. Yang tu tanah adik-beradik saya. Asalnya mereka tak mau jual tu. 3 tahun dah minta tak mau jual. Tapi tahun ni selepas ayah tak ada, mereka rasa terkesan dengan pemergian ayah tu. Terus mereka kata tak apa kalau Ustaz nak buat pondok, kami tolak dengan harga yang ni lah, yang rendah. Situ tanah mahal juga. 100 ke atas. Dia jual 50 saja.
Dan kemudian dia wakaf pula tanah yang bersambung dengan tanah tu, ada tanah bendang, adik-beradik dia wakaf semua tanah tu. Kami tak mau ambil duit dia. Hak ni dia sebab kami ada hutang sikit, nak duit sikit dia. 50,000, kemudian dia bagi wakaf tanah yang sama besar juga dengan tanah yang dia jual tu, bendang tu. Yang tu yang kita akan tambun nanti insya-Allah. Yang tu dia wakaf semua. Alhamdulillah semua pakat wakaf. Dan inilah apa ni maksudnya, serah kepada pondok untuk diuruskan. Alhamdulillah. Itu yang putusan yang tiba-tiba. Dan saya pun akan ambil anak murid tak ramai. Saya akan ambil yang besar-besar dah. Umur 17 tahun ke atas. Yang dah habis SPM. Mesti syarat mesti habis SPM dah. Sebab takut nanti mak ayah duk kalut suruh ambil SPM. Dah kali ganggu dengan saya duk majak. Kita pergi ambil SPM siap-siap. Lepas ambil SPM, mai duduk dengan saya. Syarat dia duduk 4 tahun dengan saya. Dan syarat yang lebih berat lagi, tak boleh balik. Kat tu ya. Siapa nak hantar boleh, tapi tak boleh balik. Dia kena raya dengan saya 4 tahun. Tuan-tuan kena terima lah. Kalau nak duduk, boleh. 4 tahun, jangan balik. Dan handset tak ada. Saya akan haramkan handset kepada mereka. Walaupun mereka umur dah besar dah. Walaupun mereka ni mungkin penulis prolific. Dah tulis macam-macam dalam Facebook. Mereka orang kira terkenal lah. Sekali tulis 1,000 orang like. Contohnya kan. Mai duduk di pondok ni, minta maaf. Khumul. Kena duduk orang tak kenal. Kena rendah diri. Handset saya akan ambil semua. Kalau saya jumpa handset dengan tuan-tuan dia, saya lempak dalam telaga. Saya jumpa, saya akan lempak dengan tuan-tuan dia sekali. Jadi, handset tak boleh. Kalau dah bertunang ke, apa semua sekali, diminta untuk melupakan sekejap 4 tahun. Kalau dia boleh tahan, Alhamdulillah. Kalau tunang dia kata tak mau, ikut suka. Kalau nak ikut tunang dia, silakan. Kahwin siap-siap. Dan dengan duduk pondok saya. Sebab saya tak akan ambil orang kahwin. Nak duduk orang kahwin, bukan duduk di pondok dengan saya 10 orang tu. Kita akan buat nanti tempat khas pula untuk mengaji. Contohnya ada orang tua-tua boleh main mengaji. Itu kita akan buat juga insyaAllah. Tapi yang saya akan tumpu betul-betul dengan 10 orang. Dia akan duduk dengan saya 4 tahun. 4 tahun ni duduk dengan saya, musafir dengan saya, semua dengan saya. Semua dengan saya. Kalau saya nak pergi berjalan mana-mana pun, saya akan bawa mereka. InsyaAllah, kalau kita kereta luar. Saya akan bawa mereka. Kalau duit lebih, saya akan bawa mereka. Tapi kebanyakan masa mereka dengan saya. InsyaAllah, 4 tahun tu. Dan 4 tahun ni, saya dah susun jadual dia. InsyaAllah lah, kalau keluar tu, kalau kata dia tak kurus, bukan pelajar lah. Kalau dia keluar gemuk, ni tak mengaji ni pergi makan. Lepas tu kata Tok Guru kata kalau di Indonesia kalau masuk pesantren balik kurus, ni mengaji ni. Tapi kalau balik makin gemuk, ni bukan mengaji ni. Ni duduk pergi buat kelas masakan. Tapi dia tak akan masak insya-Allah. Ada apa ni? Mak saya pula. Mak saya ni saya tak bagilah. Tapi dia kata tak apa, dia nak khidmat, dia kata dia nak masak. Dia nak masak untuk belajar 10 orang ni, tapi biar dia masak, tapi kena ada orang bantu. Bantu dia potong ayam, dia kata. Potong ayam, potong lauk semua tu, nanti dia akan masak, dia kata. Dia yang akan masak. Mak budak semangat pula dah. Saya nak suruh dia rehatnya. Nanti saya nak buat masjid tu, nak suruh dia main mengaji je. Kena tolong masak tu. Tapi mungkin permulaan ni dia nak buat macam tu, tak apalah. Bila dah ada tempat pengajian, ada surau apa nanti, tu saya tak bagi dia masak. Dia kena main duduk mengaji, duduk dengan saya. Itu baru jaga dia, bukan dia pula jaga anak murid saya. Kan? Jadi, hak tu insyaAllah kita akan buat. Awal bulan 1 ni, insyaAllah saya akan ambil belajar. 10 orang. Syarat dia macam tu lah. Saya akan habaq dulu kat mak ayah. Mak ayah kalau mai dia kata, saya ni minat lah nak mai ke pondok ustaz ni. 4 tahun tak boleh balik. 4 tahun tak boleh balik. Tak apa ustaz. Saya minat lah. Oh, mak yang minat lah. Mak duduk pondok. Anak tak minat pun. Anak tak kata apa pun. Pak dengan mak duduk minat. Ni pak dengan mak duduk pondok, anak balik. Tiap-tiap minggu mai. Sebulan sekali boleh lawat, saya letak tu sebulan sekali. Sebenarnya kalau kita ikutnya, ada yang pondok-pondok sebahagiannya tak bagi lawat terus. 4 tahun jangan duk lawat. Tu lagi tu. Sakan. Saya taklah teruk metode tu lah. Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki hantar pergi duduk dengan dia di Mekah, 10 tahun tak boleh balik. 10 tahun lagi sakan. Kalau mak ayah pergi ke Mekah, nak lawat anak dia, pergi Mekah ni buat umrah, buat haji. Nak pergi lawat anak dia, kalau Tok Guru tak bagi, tak boleh lawat. Tu lagi zakat. Saya ni kira lembut lagi lah, sebulan sekali. Tapi jangan sebulan sekali duk pergi tu, saya pesan siap lah. Jangan sebulan sekali duk pergi tu, lebih cucuk. Lebih cucuk anak dia. Kawan hang duk pondok tu, tiap-tiap minggu balik tengok alim dia pun. Hang duk 4 tahun tengok, tu semua tu, wayang dia tu, kan. Baliklah, pindah pondok lain. Saya bagi tahu dah awal-awal. Nak baik dengan saya, mai sebagai tetamu. Nak baik dengan saya berterusan,
bawa anak tu, kalau nak main hantar kat saya. Kalau kata dia nak baik lagi dengan saya lah. Main dengan sebagai tetamu lebih baik. Kalau main hantar anak murid kepada saya, kalau kata tengok-tengok dia buat masalah di tengah-tengah jalan, itu insya-Allah lah. Kali dengan mak ayah tu sekali nanti. Saya halau daripada pondok saya. Suruh main dah. Kalau nak baik saya abang awal dah. Nak baik dengan saya betul-betul ni. Main sebagai tetamu tak apa lagi. Main mengaji ke majlis awam, umum, tak apa. Itu insya-Allah saya layan baik sebagai tetamu. Jadi kalau main sebagai anak murid tiba-tiba lari tengah jalan, jumpa anak dara mana ke lari, ataupun duk fikir nak kerja ke, ataupun mak ayah pula duk cucuk-cucuk apa semua sekali, yang tu memang cari pasal tu lah. Saya ni macam tu, saya abang terus terang. Abang terus terang. Kalau nak hantar 10 orang tu, mak ayah kena korban. Boleh lawat tiap-tiap bulan saya bagi. Kalau main-main mesek dah. Main-main ke Pedu tu, masuk je Pedu tu, cok pasport terus. Lepas tu dia tak boleh keluar. Lagi tak cukup 4 tahun. Kenapa saya buat macam ni tuan-tuan? Kerana saya bincang dengan ramai para guru, mereka bagi tahu paling masalah anak murid ni ketika mereka balik. Walaupun 2 hari. Balik 2 hari je sudah cukup dah. Untuk dia lupa habis semua hak dia mengaji, dan kemudian dia akan pengaruh dengan perkara-perkara yang lain. Tujuan saya ambil budak besar, orang-orang besar-besar ni, kerana yang pertama, orang yang besar ni biasanya dia sendiri yang keinginan nak mengaji. Beza dengan umur bawah umur, biasanya tu mak dia yang nak mengaji. Dia nak anak dia sekian. Tapi orang yang dah besar ni, biasanya dia ada dah tujuan hidup dia nak pergi ke mana. Alhamdulillah ada seorang 2 orang yang keluaran daripada universiti, dah datang jumpa dengan saya, kata nak duduk di dengan saya. Saya kata tak apa kan ni. Nak duduk dengan saya 4 tahun tak boleh balik. Orang sanggup. InsyaAllah. Dan umur dah 24, 25 dah. Nak duduk 4 tahun, ada yang nak ambil master. Dia kata tak apa, saya tangguh dulu master saya duduk dengan ustaz dulu. Tak apa. Tengoklah terang mana. Tuan-tuan doa lah, itu yang kita harapkan. Doa moga-moga kalau kata jadi ada anak murid sungguh nanti, 10 orang tu nanti insya-Allah akan keluar sebagai orang-orang yang berjasa kepada umat insya-Allah. Amin lah sikit. Tu. Tengok tak amin apa pun doa tak ni. Tuan-tuan angguk tadi. Boleh kot. Itu ya. Amin lah. Baru betul. Baik. Hak tu lah. Tak masuk kitab begini. Baru masuk. Dah tadi ustaz suruh saya cerita sikit pasal zawiyah, apa dia yang buat ni. Kenapa nama zawiyah? Zawiyah ni sama istilah dia dengan riba. Dia maksud dia madrasah. Zawiyah ni adalah tempat tinggal bagi pelajar dan juga tempat suluk bagi pelajar, dan zawiyah juga dipanggil kepada para fuqara. Fuqara ni maksudnya para sufi. Zaman dulu kalau di belah Morocco dan sebagainya, mereka panggil ni zawiyah. Zawiyah ni macam satu tempat untuk dididik para pelajar, bukan hanya dengan ilmu, tapi juga dengan adab, juga dengan suluk, dengan akhlak dan sebagainya. Maka itu dipanggil zawiyah. Jadi insya-Allah kalau tuan-tuan ada masa, pergilah jalan di Pedu. Pergi tengok tempat saya tu. Tapi tak ada apa lagi lah, kosong lagi. Saya akan buat di rumah saya dulu. Sementara duk bangun bangunan tu. Sebab kata para guru kita, al-insan qabla al-bunyan. Kalau saya nak tunggu bangunan siap, kemungkinan 3 tahun. 3 tahun tak ambil pelajar, tentu saja ya. Saya duduk pergi merata ya, tak jadi juga kata. Kalau 3 tahun tu ada pelajar, dah 3 tahun dah pelajar duduk dengan saya. Jadi saya rasa nak ambil awal. Dan satu ni insya-Allah saya akan ambil. Saya ni mesyuarat adalah saya ada timbalan mudir, kemudian ada AJK, bukan AJK dipanggil staff. Untuk zawiyah ni adalah kita dah lantik dah. Tapi bila saya cakap macam tu, saya nak buat bulan 5, mereka terpaksa fikir balik. Belum pakai kita cadang kita buat bulan 5. Lepas tu bagi siap dulu masjid sikit kan, baru kita buat. Tengok-tengok saya pula keluar kenyataan awal pula dah. Lepas tu tak apalah, kita akan usaha juga insya-Allah bagi jadi. Kita akan cari rumah sewa dulu kat belah Pedu. Rumah-rumah orang kampung yang ada sewa tu, kita akan bagi pelajar duduk di situ dulu. Mereka akan berulang tiap-tiap hari main ke rumah saya. Pengajian daripada pagi sampai ke malam. Saya cerita sikitlah jadualnya yang saya dalam otak saya ni. Paginya mereka akan main sembahyang subuh dengan saya di rumah. Kemudian lepas subuh mereka akan wirid dengan saya. Lepas wirid dengan baca dalail dan sebagainya, kemudian kita akan baca hadis, baca tafsir dulu. Saya akan baca Quran, kemudian kita akan baca tafsir. Kita akan baca tafsir Jalalain ke, tafsir apakah, saya akan pilih nanti. Tiap-tiap pagi. Itu dars setiap pagi. Tak kira hari apa. Seminggu, 24/7. 24 jam, betul 7 dah. Pagi subuh 7. Maksudnya dia 7 hari. 24/7, 24 jam buat macam tu kan. Jadi saya akan baca hadis,
baca Al-Quran, kemudian baca hadis. Saya akan ikut macam yang guru saya buat, ini Syekh Yusri hafizahullah. Kita akan baca kitab hadis dulu. Saya akan mula dengan Arba'in dulu. Tiap pagi kita akan baca Arba'in dengan syarahannya sekali. Kemudian akan naik sampai kepada Sahih Bukhari, kemudian akan naik sampai Sahih Muslim, kemudian akan naik sampai Sunan Abi Dawud, kemudian naik akan sampai kepada Sunan Tirmizi, naik sampai habis Kutubus Sittah. InsyaAllah. Sampai habis Kutubus Sittah dengan kelas pengajian pagi itu saja. Kemudian pukul 9 pagi, mereka akan duduk dengan saya mengaji kitab daripada pukul 9 pagi sampai pukul 12 tengah hari. Yang tu, pengajian dengan saya hanya 2 kitab saja. Saya ambil tarik, kata guru saya, Syekh Ahmad Mamduh, tarik Syengkrit. Syengkrit, orang-orang Syengkriti, dia tidak mengaji banyak. Sehari 2 kelas saja. Itu kepada anak murid yang cerdik, dia kata. Yang tak cerdik, 1 kelas. Tak cerdik 1 kelas, cerdik 2 kelas. Jadi sebab tu kalau kata kita buka majlis, tengok baca 5 kitab. Yang ni saya pun tak faham daripada mana. Nah, sekali baca kitab, 5 kitab terus baca. Jadi saya akan ambil dengan tarik yang disebut oleh guru saya, Syekh Ahmad Mamduh. Dan seperti dibuat juga di Madrasah Ruwak Jawi, 1 hari hanya 2 kelas pengajian saja. Jadi saya akan mengajak 2 pengajian tersebut. Jadi setiap hari 2 lah. 2 bidang ilmu yang berbeza tu setiap hari. Selama 5 hari. Kemudian hari Jumaat dengan Sabtu cuti. Hak cuti itulah akan buat aktiviti macam-macam lah. Tu. Hak lain-lain lah. Sama ada saya akan buat daurah. Baca kitab-kitab pemikiran Maulana Syekh Ali dan sebagainya untuk kita baca dan diajar kepada para murid. Daripada budak-budak besar lah. Jadi itu sampai pukul 12. Betul rehat. Rehat sampai jam tengah hari. Tengah hari rehat, makan. Petang lepas asar mereka akan kumpul balik. Kumpul rauhah asar. Rauhah asar saya akan baca kitab tasawuf dengan baca Dalailul Khairat. Lepas Dalailul Khairat baca kitab tasawuf kata Imam Abdul Wahab Sya'rani. Dan kemudian akan pilihlah kita sampai khatam kitab-kitab semua tu lah. Kemudian sampai akan naik kepada Ihya Ulumuddin, insya-Allah. Tak tahu bila lah Ihya tu, sampai bila tak tahu lah, tapi akan sampai kepada kitab Ihya. Dan kemudian akan maghrib, maghrib saya akan keluar. Saya akan keluar pergi ke masjid keluar lah. Itu hubungan tuan guru pula dengan orang ramai pula lah. Duduk dalam pondok saja pula. Saya akan keluar lah duduk dengan orang ramai, pergi ke masjid, kampung-kampung dan sebagainya. Kemudian Isyak, para pelajar 10 orang ni akan pergi ke rumah guru yang saya dah lantik. Pembantu guru saya ni akan pergi ke rumah mereka untuk muzakarah. Muzakarah balik pengajian yang mereka pengaji pada waktu pagi tadi dengan saya. 2 kelas tu, mereka akan bincang balik malam tersebut. Dibimbing oleh 2 orang guru pembimbing tersebut. Mereka akan bagi kumpulan lah. Dan akan bahas, tak faham, esok akan dibincang balik dalam dars, dalam pengajian. Dan ini akan berlaku selama 4 tahun. InsyaAllah. 4 tahun kelas ni yang saya susun dengan apa yang telah saya ambil daripada para guru saya. Antaranya Maulana Syekh Ahmad Mamduh hafizahullah ta'ala. Baik. Itu sekadar makluman awal kepada tuan-tuan semua. Mana tahu kok tuan-tuan kata ada anak saya seorang umur dah 18 tahun. Dia meminat nak mengaji ni. Tapi boleh tak ada masalah. 4 tahun tak boleh balik. Itu abang awal lah. 4 tahun tak boleh balik. Boleh tak dia buat itu? Boleh tak? Segala puji bagi yang Maha Esa, Tuhan yang mengutus akan Nabi kita. Selawat salam buat junjungan mulia Sayyiduna Muhammad Rasul tercinta. Itu cara baca dia macam tu lah. Jadi jangan baca Sayyiduna Muhammadun. Tak kenal pula ni. Sayyiduna Muhammad Rasul tercinta. Juga buat keluarga dan sahabat dan tabi'in yang tak pernah kenal penat. Menyebarkan ajaran Nabi yang mulia, buat panduan umatnya yang tercinta. Itu cara baca dia, no? Ingat. Ni ada ramai ni nak murid mati ni. Duduk sini kah? Duduk sini ya? Bukan duduk sini. Ni duduk sini. Oh, duduk sini. Ni mati ni kan? Bagus. Ni kelas tafakuh dah kan? Kelas tafakuh dah ni? Betul. Baik. Itu mukaddimah. Ni mukaddimah kepada kitab saya. Tak apalah, tak perlu saya terangkan panjang-panjang mukaddimah ni. Sebab semua faham. Fasal pada menyatakan tentang kelebihan ilmu dan ahlinya. Ni fasal yang pertama. Tuntutlah ilmu wahai para saudara. Ini kewajiban buat kita semua. Jadi para saudara ni mana saudarinya? Maka kita kata ni ala sabili al-aghlab. Maksudnya dengan sabil al-aghlab. Bila saya sebut saudara, maknanya saudari sekali lah. Tuan-tuan, maksudnya dengan perempuan sekali lah. Itu maksudnya. Jadi tuntutlah ilmu wahai para saudara.
ini kewajipan buat kita semua. Jadi tuntutlah ilmu ni, maksudnya irsyad, suruhan daripada para ulama dan juga daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena baginda Rasul mengatakan di dalam hadis, utlubul ilma, minta maaf apa dia? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, dalam riwayat. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Bila Nabi sebut tu dengan lafaz khabar, talabul ilmi. Talabul ilmi lafaz khabar. Maksudnya Nabi maklumkan, kata menuntut ilmu tu wajib. Tapi hakikatnya itu adalah insya. Maknanya apa? Utlubul ilma. Tuntutlah ilmu. Itu maksudnya. Lafaz khabar, tapi maknanya insya. Walaupun bagi tahu oleh Nabi SAW, Nabi beritahu kata tuntutlah ilmu. Dengan lafaz khabar maksudnya Nabi kata menuntut ilmu itu wajib. Oh, ni macam khabar saja. Khabar ni bahasa dia pada maksud dia yahtamilu sidq wal kadhib. Maksudnya tertanggung padanya mungkin maksud dia benar ataupun tak benar. Kerana dia khabar. Tapi maknanya insya, maksudnya bukan Nabi nak beritahu benar tak benar ni. Nabi nak suruh kita tuntut ilmu. Maknanya tuntutlah ilmu, itu maksudnya. Faham? Jadi sebab tu saya sebut tuntutlah ilmu, wahai para saudara, ini kewajipan buat kita semua. Dan wajib di sini ilmu apa yang wajib kita tuntut? Ilmu yang dimaksudkan dalam hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin adalah fardu ain, ilmu fardu ain. Yani ilmu yang membetulkan hal kita, sama ada yang semasa ataupun yang akan datang. Ilmu fiqh, iaitu ilmu syariah, dan juga ilmu tasawuf yang membetulkan berkenaan dengan dalaman dan peribadi kita. Yang ketiga ilmu akidah yang membetulkan i'tiqad kita. 3 ilmu ni. Ini ilmu yang membetulkan ibadah kita, ilmu yang membetulkan i'tiqad kita, dan ilmu yang membetulkan suluknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena 3 ilmu ni adalah teras utama yang wajib dipelajari. Jadi bila maksudkan utlubul ilma, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, ini bukan makna kepada semua jenis ilmu. Maksudnya kalau orang ni tak mengaji ilmu agama, dia nak mengaji ilmu engineering, dia kata saya pun dah ambil dah hadis tu, talabul ilmi, tak kena. Maksud oleh Nabi SAW tadi, dalam hadis tadi adalah ilmu yang mana melepaskan kita daripada tanggungjawab tersebut. Iaitu yang wajib bagi kita mengaji. Manakala ilmu lain, itu dipanggil fardu kifayah. Cuma bila dia mengaji dalam bidang tu, contohnya dia masuk engineering, maka dia fardu ain bagi dia untuk diselesaikan ilmu tersebut. Jadi fardu ain pada ketika tersebut. Jadi sebelum dia masuk, tidak fardu ain kepada dia. Contoh seperti seorang yang nak alim dalam nahwu, dia pergi mengaji, masuk di kuliah, contohnya di universiti, masuk dalam kuliah bahasa Arab. Maka pada waktu tersebut, dia jadi wajib kepada dia dengan fardu ain untuk dia kuasai ilmu bahasa Arab. Kenapa? Kerana dia kuliah tu. Faham tak? Tapi sebelum tu wajib. Dengan fardu ain tidak wajib kepada dia pada waktu tersebut. Boleh tak? Pada waktu tersebut hanya jadi fardu kifayah sahaja. Karena kalau orang lain buat, dia tak payah. Cukup dah. Tapi kalau fardu ain, ini fardun li kulli ain, maksud li kulli syakhs. Setiap individu wajib belajar ilmu tersebut. Kalau orang lain mengaji dah pun, kamu tetap juga wajib mengaji. Karena ini tertanggung pada individu kamu, bukan pada orang lain. Beza dengan engineering, beza dengan architecture, beza dengan ilmu law, beza dengan ilmu berkaitan dengan apa-apa saja ilmu yang lain yang bukan berkaitan dengan 3 yang saya sebutkan tadi. Maka itu kalau kata orang lain dah ambil bidang tersebut dan ada yang menguasai kepakaran dalam bidang tadi di tempat kita, dalam daerah kita tu dah ada, maka sudah terlepas daripada perkara tadi. Tapi bab solat tak boleh serah ke orang. Bab zakat tak boleh serah ke orang. Bab haji tak boleh serah ke orang, kita kena reti dulu baru kita boleh buat. Itu maksud yang kita sebutkan di sini. Dengan ilmu kita menjadi mulia, dapat membezakan kita dengan kera. Tu je. Ilmu ni membezakan kita dengan kera. No? Beza kita dengan kera ni tentang ilmu tu je. Dengan sebab ilmu tu lah kita boleh suruh kera naik atas pokok. Lihat. Kalau nak kira gigi kera tajam pada kita lagi, boleh tokak kita. Dengan ilmu jugalah kita boleh kawal gajah agar angkat barang-barang berat. Dengan ilmu jugalah harimau boleh duduk dalam sarkis. Pada harimau tu boleh pergi sepok tuan dia tu, jam tuan dia. Tapi macam mana tuan dia boleh kuasai dia? Dengan ilmu. Tu kalau kita nak gabungkan kita dengan binatang. Binatang mungkin lebih daripada kita pada banyak sudut. Dari segi kuat, binatang lebih kuat pada kita. Harimau lebih kuat pada kita. Gajah lebih kuat daripada kita. Kalau kata dari segi keberanian, harimau berani pada kita lagi.
Kijang lagi berani pada kita, duduk dalam hutan sekok-sekok dia, satu teritori tu. 2 ekor lah, jantan betina. Kalau harimau sekok dia, 100 km persegi, sekok dia. Jarang lah tengok ada banyak ekor. Kecuali ada betina sekok masuk, tu lah, dia gedik sikit lah. Nah. Tapir, kambing hutan. Ni semua jenis duduk sekok-sekok ni. Jenis dia kuasai teritori dia. Dia kawasan dia ada. Jenis dia tak bagi kawasan ni orang lain masuk. Lepas tu dia suka kencing. Kencing kawasan ni, kencing kawasan ni. Kerana dia berani. Kita mana boleh duduk seorang-seorang. Duduk seorang-seorang, pening duduk dalam hutan. Main kocok pokok sikit, jam terus kita. Boleh? Nak kira berani, binatang berani pada kita lagi. Nak kira kasih sayang. Orang ada yang lempak anak. Orang ada yang tak mengaku ni mak dia. Orang ada yang buat main-main dengan ayah dia. Tapi binatang kenal ni ayah dia. Binatang kenal, walaupun ada lah yang macam babi pun tak lagi apa lah tu kan. Bukan kenal mak pak dia pun. Maksudnya dari segi kasih sayang, binatang dia jaga anak dia dengan baik. Gajah tuan-tuan, dia tak beranak. Dalam kajian dia buat gajah tak akan beranak, mereka dia akan cari ayak. Biasanya, kecuali duduk di zoo. Tak tahu nak cari kat mana dah. Jadi melarikan fitrah dia. Fitrah gajah kalau asalnya, dia akan lari cari ayak. Biasanya lah. Dan dia akan beranak biasanya dalam ayak. Kerana dia tinggi. Gajah ni tinggi. Kalau dia beranak, tak jatuh dalam ayak, anak dia jatuh atas tanah. Bahaya nanti. Maka bila dia jatuhkan anak dia dalam ayak, dibuat kajian, ayak tu macam tilam. Dia akan menjaga tulang anak tersebut dengan baik. Kemudian anak tu akan jadi elok ketika beranak. Macam mana dia boleh main fitrah tu? Otak dia ada akal? Tak ada akal. Itu panggil fitrah. Disusun oleh Allah Ta'ala ilham kepada dia untuk berkasih sayang dengan anak dia. Sampai macam tu sekali. Baik kasih sayang, binatang ada, kita pun ada. Tapi ada satu benda yang melebihkan kita daripada mereka. Apa dia? Akal. Dan dengan akal tadi Allah Ta'ala berikan kita ilmu. Itu maksudnya. Saya mohon untuk tutup handset. Sayyiduna Adam dimuliakannya dengan ilmu hingga sujud malaikatnya. Jadi Sayyidina Adam AS dimuliakan oleh Allah Ta'ala dengan apa? Dengan ilmu. Sehingga malaikat sujud kepada Nabi Adam disebabkan kerana ilmu yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Sayyidina Adam AS itu mengikut sebahagian pandangan ulama. Lepas tu dalam Quran Allah Ta'ala kata وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. Kemudian Allah Ta'ala kata وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. Jadi dalam ayat ni, ayat sujud selepas berlakunya peristiwa Nabi Adam diajarkan ilmu oleh Allah. Dalam ayat kalau kita tengok turutan, allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian baru ayat selepas tu, dalam beberapa ayat selepas tu baru sebut وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا. Kami arahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Itu Nabi Adam dimuliakan oleh Allah dengan ilmu. Dan Nabi menyebut dalam hadis, innama bu'istu mu'allima. Saya diutuskan oleh Allah untuk mengajar. Kata Nabi SAW, untuk mengajar. Sebagai guru. Jadi ini mulianya ilmu. Dan Nabi juga minta ditambah ilmu. Nabi tak minta tambah benda lain. Nabi sebut, Allahumma zidni ilma. Dalil ilmu ni mulia. Kalau ada benda lain lebih mulia daripada ilmu, Nabi akan minta tambah. Tidak ada Nabi minta tambah sesuatu, melainkan benda tu mulia. Ilmu itu penyelamat di dunia, di akhirat pasti beroleh bahagia. Bukti ilmu sesuatu yang berharga diminta oleh baginda tambahannya. Nabi SAW meminta kepada Allah untuk ditambahkan ilmu. Dan kemudian cukuplah tentang kemuliaannya si jahil gembira dinisbahkannya. Jadi cukuplah tentang kemuliaannya, nya ilmu. Si jahil gembira dinisbahkannya. Si jahil gembira ketika dinisbahkan dengan ilmu. Itu tidak benar. Orang ni seronok kalau kita panggil dia alim. Kalaupun dia jahil. Tapi kalau dia jahil, orang panggil dia, hai jahil. Hai si bodoh. Marah dia. Dalil kata jahil ni benda buruk. Jahil ni benda buruk. Ilmu ni benda mulia. Nampak? Sebab bila orang ni tak kerti, kita panggil dia, ya alim. Seronok dia tahu. Kebah ni. Dia tak kata, tak sebenarnya saya jahil. Jaranglah orang sebut itu. Kalau sebut ya alim tu dia akan berbunga juga lah hati ni. Betul tak? Kenapa dia berbunga dalam hati dia? Kerana ilmu ni mulia. Bila semua orang pakat nak nisbah dengan dia.
Pakat nak seronok kalau didampingkan dia dengan perkataan ilmu tadi. Beza dengan jahil. Jahil orang tak mau. Saya tadi baca dalam kitab Franz Roselton. Ada seorang orientalis, Mak Saleh. Dia buat kajian daripada mana asal perkataan ilmu ni, dia kata. Ilm. Sebut dalam kitab dia, ilm. Ambil daripada mana, dia kata. Diterjemahkan ilm dengan maksud pengetahuan. Mengetahui. Dari mana datang perkataan ni, dia kata. Dan tentu dia kata dalam bahasa semetik. Dia kata ada bahasa dipanggil bahasa Semitite. Dia panggil. Bahasa ni, bahasa satu, ada satu rumpun kelompok manusia ni, antaranya golongan daripada Yahudi, Arab daripada Arab, sama ada Arab yang Arab Tengah dan sebagainya, Arab Timur dan juga Arab Barat. Dia ada Arab bahagian-bahagian dia tu. Semua mereka ni bahasa dengan bahasa Semitik dia panggil. Bahasa Semitik ni bahasa Yahudi, bahasa bahasa Ibrani lah. Bahasa dalam Quran dalam Injil bahasa Syriani. Kemudian bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Dan ini semua dipanggil bahasa Semitik dia panggil. Dia kerana kadang-kadang ada persamaan di antara kata akar dia kata. Dia kata ilm ini diambil daripada pengetahuan. Daripada mana ambilnya ilmu tu, maksud dia pengetahuan, mengetahui sesuatu. Kita bila dikaji balik tengok daripada perkataan al-allam ataupun alamun. Alamun ni maksud dia apa dia? Tanda ataupun bendera ataupun tanda isyarat. Dia kata maksudnya dengan isyarat tadi, kerana digunakan oleh Arab pada zaman dahulu sebagai isyarat untuk mengetahui jalan sesuatu, maka gunakan ni tanda, maka dinamakan tanda tadi dengan alamun. Alam. Teman semua alamah, tanda. Tidak? Maka dia ambil ilm, kata dia. Dia kata kalau tengok balik dengan jahal pun sama juga. Sebab lawan bagi ilm adalah jahal. Jim, ha, lam, jahlun. Dia kata jahal diterjemahkan tidak mengetahui. Baik mana ambil jahlun ni tidak mengetahui? Dia kata kalau tengok balik bahasa Semitik, dia kata ni orientalis ni, dia pula buat kajian bahasa Arab. Dia tahu, sakan juga Pak Long ni. Tapi naknya dia bukan buat daripada diri dia tu. Dia ambil mungkin daripada Ibn Khaldun. Mungkin dia ambil dalam kitab turutan ilmu bahasa Arab. Ataupun ambil dalam Tajul Arus. Bukan dalam kitab-kitab ataupun dalam kitab Lisanul Arab. Maka dia kata jahlun. Ni melalui proses, dia kata. Bahasa Semitik dia kata ada dua peringkat. Peringkat pertama sebelum dibuatkan dengan jahal. Jim, ha, lam, ha di tengah. Dia ambil pada jaul. Dia kata ja, waw, lam, jaul. Sebab ayat dia sama. Cuma tukar huruf tengah ya. Jaulun maksud dia apa dia? Memusing. Pusing tak ada arah. Faham tak? Jaulun maksudnya musing tak ada arah. Bila musing tak ada arah, dia kata kena dengan alam. Ada tanda. Bila ada tanda baru reti nak pi. Tak ada tanda duk jaulun kat situ lah. Faham? Duk pusing kat situ, dia kata. Lagi dengan jaul tadi keluar jahil. Dia kata. Jadi jahil. Oh, kata kemah balong ni. No? Friends, Roselton, dia tulis dalam kitab dia Keagungan Ilmu. Dia kata ilmu, dia triumphant ilmu. Dia tak ingat saya pun. Sebut bila tuan-tuan no? Bagi nampak kemah sikit pagi-pagi ni. Dia pada ingat pakai serban tak reti orang putih. Bagus buku tu. Saya baca balik tengok sebab dia ambil kajian dia daripada kitab Ibn Khaldun. Tapi kena jaga-jagalah. Kalau nak baca buku orientalis ni kena jaga-jagalah. Tapi dalam tu saya bila tengok balik ada pujian daripada para guru. Bila sebut balik buku ni, dia lebih mengkaji kepada peradaban Islam, macam mana Islam memahami ilmu dan tingginya perbahasan ilmu dalam agama Allah Ta'ala, dalam Islam ni. Tapi saya rasa dia tak masuk Islam. Lepas tu tengok kadang-kadang ada ilmu orang ni yang dia tidak bawa kepada hidayah. Lepas tu kita ni Alhamdulillah Allah Ta'ala bagi ilmu dan bawa kita kepada hidayah. Lepas tu kena mengaji, rasa bersyukur dengan agama Allah Ta'ala. Rasa syukur kita duduk dalam agama Islam. Jadi macam nak rasa syukur kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Macam mana kita nak syukur lagi? Rasa syukur kita dengan agama, mengaji agama kita. Itu cara dia. Takkan rasa syukur saya tak mau kenal. Kita syukur dengan isteri kita, Allah Ta'ala utuskan isteri kita kepada kita. Takkan kita tak mau kenal dia suka apa. Apa yang dia tak suka. Kegembiraan dia apa dia. Kita syukur dengan Allah Ta'ala anugerahkan kita ibu dan ayah. Takkan kita tak mau tahu apa yang ayah suka kita, mak kita suka. Nampak tak? Macam tu juga kita gembira dengan agama kita, syukur dengan agama kita. Takkan kita tak mau mengaji betul-betul tentang agama kita. Bagi reti sungguh-sungguh apa yang dibahaskan dalam agama kita. Bagi reti macam mana para ulama menjaga agama kita.
dengan ilmu yang Allah Ta'ala anugerahkan, agar tak masuk benda-benda yang tak baik dalam agama kita. Okay, insyaAllah. Satu cara dia untuk kita bersyukur dengan agama kita. Baik. Bukti ialah ni baca dah. Ilmu perhiasan buat ahlinya kemuliaan anugerah darinya. Jadi ilmu ni adalah perhiasan buat ahlinya. Ahli ilmu, dihiaskan mereka dengan ilmu. Dan ini kemuliaan yang anugerah daripada Allah Ta'ala kepada mereka. Sebab tu, orang yang berilmu ketika mana mereka dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tuan-tuan cuba bayangkan, orang berilmu, disalam dengan dia, orang cium tangan dia. Kenapa orang cium tangan ahli ilmu? Kerana mulianya ilmu dalam dada dia menyebabkan orang tidak segan untuk cium tangan dia. Betul tidak? Mana perasaan tadi? Juga daripada orang yang ada ilmu juga. Kalau dia tak ada ilmu, dia takkan buat benda tu. Dan orang yang berilmu pula dibiarkan tangannya dicium oleh orang. Adakah kerana dia sombong dengan ilmu dia? Tidak. Kerana dia juga ada ilmu tentang perkara tersebut. Kerana ada orang kadang-kadang dia dibiarkan orang cium tangan dia kerana dia nak sombong. Bihasyalillah, mungkin kita baik sangka dengan para ulama' dia tidak sombong. Tapi dia juga ingin mengambil barakah daripada orang yang cium tersebut. Kerana ilmu dia tersebut, maka dia pun nak ambil barakah juga daripada orang yang tawaduk juga. Moga-moga dia tawaduk nanti, insyaAllah. So ada sebahagian ahli ilmu, orang cium tangan dia, dia cium tangan orang tu balik. Kita cium tangan Tok Guru angkat tangan cium tangan kita pula. Ada yang macam tu. Guru saya Syekh Abdul Rahim Jad Badruddin, Syekh Abdul Rahim, Allah yarhamuh, meninggal dah. Ngajak di Masjid Azhar dulu, saya pernah pergi mengaji di rumah. Dekat dengan Giza. Rumah dia kalau buka tingkap, nampak piramid. Bukan tepi piramid. Nampak piramid lah jauh. Rumah dekat Giza betul-betul. Saya pergi mengaji dengan dia. Bila pergi ke rumah dia, dia pernah cerita, dia kata, saya dulu waktu umur 11 tahun, saya dibenarkan oleh ayah saya berkhutbah atas mimbar. Dia umur 11 tahun lagi. Dia meninggal umur 80-an. Waktu dia duduk atas mimbar, habis dia turun daripada mimbar, ada seorang tua main nak cium tangan dia. Salah nak cium tangan dia, dia tarik tak mau. Tarik lagi tak mau. Orang tua tu teriak. Jadi bila teriak ni, dia tengok kat ayah dia. Ayah dia duduk sepi. Lepas tu ayah dia kata, bagi. Ayah dia angguk suruh bagi. Cium, bagi dia cium tangan. Dia pun cium, bagi cium. Lepas bagi cium, dia main dalam keadaan ayah lah. Dia kata, saya ni anak kecil lagi. Patutnya saya cium tangan dia, bukan dia cium tangan saya. Maka kata ayah, dia kata apa? Wahai Abdul Rahim, wahai anakku, kamu tak tahu, dia kata. Mana satu yang barakah? Tangan kamu kah? Mulut dia kah? Dia duk anggap tangan kamu yang barakah. Kamu pula lah kena anggap tangan dia yang barakah. Mulut dia tu yang barakah. Maka ambil semua sekali. Jadi, tu yang diajar, satu pengajaran besar sebenarnya. Bila saya ambil benda tu, jadi saya pun bila orang, kalau ada anak murid saya cium tangan saya akan anggap itu lah. Saya akan anggap kata ni, saya nak ambil barakah dia. Dengan mulut dia yang tawaduk tadi ni. Payah nak ambil tawaduk orang, bila tak boleh lah PKP ni. SOP ni tak boleh. Pakai dia ambil barakah lagi, masuk hospital semua ni. Baik. Baik. Ilmu perhiasan buat ahlinya, kemuliaan anugerah darinya. Ulul ilmi itu gelar yang mulia, disertakan mereka dengan anbiya. Katanya anbiya, tapi saya hazafkan, saya tidak matkan, saya jadikan dengan qasr. Kerana untuk samakan dia punya baik dia. Nak bagi sama alif di belakang dengan alif pada mulia. Ulul ilmi itu gelar yang mulia, disertakan mereka dengan anbiya. Ni apa makna ni Ustaz? Apa makna ulul ilmi digelarkan, disertakan mereka dengan anbiya? Dalam Quran Allah Ta'ala, jadi daripada tafsiran Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Syahidallah annahu la ilaha illahu. Betul kan? Syahidallah. Jadi maf'ul. Annahu la ilaha illahu. Apa dia? Hu yang pertama. Wa malaikatuhu wa ulul ilmi qa'iman bil qisas. Jadi fa'il. Ini maf'ul. Syahidallah annahu la ilaha illahu. Baik, siapa yang bersaksi bahawa Allah Ta'ala itu Tuhan? Allah sendiri yang bersaksi. Kemudian yang kedua siapa? Wa malaikatuhu. Syahidallah kan? Abang, baca Quran. Lupa dah. Syahidallah. Hu. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Jadi Allah jadi fa'il juga, no? Syahidallahu annahu la ilaha illahu
wa malaikatuhu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Baik. Jadi yang bersaksi bahawa Allah Ta'ala itu Tuhan, yang pertama adalah Allah Ta'ala sendiri. Yang kedua apa dia? Malaikat Allah Ta'ala. Yang ketiga siapa? Yang ketiga adalah ulul ilmi qa'iman bil qist. Ulul ilmi dalam ayat ni disebut oleh para mufassirin, tidak dimasukkan dalam tu, tak disebutkan syahidallahu annahu la ilaha illahu wa malaikatuhu wa anbiya'uhu wa ulama'uhu. Tak sebut gitu. Tapi sebut apa? Wa malaikatuhu wa ulul ilmi. Satu sifat. Satu tu gabungan di antara siapa dalam tu? Dalam tu ada nabi, dalam tu ada rasul, dalam tu ada para ulama, dalam tu ada para aulia. Digelarkan mereka dengan ulul ilmi, yang mempunyai ilmu. Makna sini ini gelar yang mulia. Kenapa? Karena para ulama disertakan mereka bersama dengan para nabi dalam satu sifat, iaitu ulul ilmi. Ini mulia ni. Ini bukan benda yang main-main. Sebab tu kita jangan marah bila orang muliakan ulama. Bila orang mulia ulama, kita kata ni apa mulia ulama lebih-lebih dia buat ni. Oi. Kita bukan kita yang mulia, Allah Ta'ala suruh mulia. Bukan kita suruh. Boleh? Baik. Mereka bagai bintang yang gemerlapan. Pukul 10.30 kita berhenti rehat. Saya pun tengok tuan-tuan pun nampak dah. Macam lepak kopi lah. Dia jamu kopi kan? Ayat kotak. Ayat teh. Mereka bagai bintang yang gemerlapan, menerangi buat dua kegelapan. Masjid ni boleh masuk berapa orang tak? Kalau kata tak ada SOP. Ruang tamu. 300 lebih lah. Sangat lah. Saya masjid saya nanti 500 orang boleh masuk. Itu saya dah tengok tu. Oh, besar ni masuk 300. Maksud dia 2 kali masjid ni kan. Dia kurang 2 kali masjid. InsyaAllah. Cara tu tengah duduk ni. Bangunan tak ada lagi. Otak je duduk fikir tu. Tu saya duduk tengok kata, awak lah ustaz-ustaz ni bila duduk pergi kat mana-mana pun teringat kat sekolah dia. Teringat kat pondok dia. Teringat apa sangat lah. Oh, ni tak ada ni. Anak murid pun tak ada ni. Teringat ni, ya Allah. Tu kalau ada ni tak tahu. Baik. Tok Guru mai kat saya. Tok Guru Wajilah. Dia mai lawat tanah. Mai tu dia kata kat saya. Saya minta dia pesan. Dia kata, Tok Guru nak pesan apa kat saya? Dia kata, Tok Guru, saya kata saya nak pesan 2. Pesan 2. Saya balik ni saya tak pergi lawat dia lagi hari tu ni. Baru ni pergi lawat dah. Balik tak pergi lawat dia lagi. Sebab sibuk. Lepas tu tengok ayah tak ada. Lepas tu terus sibuk dengan urusan keluarga apa semua sekali. Tak sempat langsung nak pergi lawat Tok Guru. Jadi baru ni Tok Guru tak mesej dia kata nak pergi lawat tak? Nak pergi tengok pondok dia kata. Saya kata patut saya yang pergi jumpa Tok Guru. Saya balik tak main jumpa lagi ni. Dia kata tak apa dia kata. Nak pergi lawat dia bagi semangat kat anak murid dia. Bagi semangat. Sobat pondok. Saya pun sonok Tok Guru nak main. Main makan nasi tu saya minta Tok Guru pesan kat dia. Tok Guru nak pesan apa kat saya? So, saya pesan 2. Pertama istiqamah. Yang kedua sabar. Kena istiqamah. Yang kedua kena sabar. Sabar sungguh-sungguh dia. Banyak lagi ujian nak main ni. Sungguh 2 hari lepas tu ujian tu. Saya tak tumbuh orang. Kalau tidak masuk abang Tok Guru tumbuh orang. Tak buat pondok itu tumbuh orang lah. Tumbuh orang apa ni? Kes tanah bukan kes kita nak ambil tanah orang. Tak. Nak. Pakat di balik semua pakat nak wakaf. Bila seorang ni dia tak mau. Tak mau sungguh-sungguh. Saya bukan nak pergi ambil tanah. Saya kata saya nak minta bahagi sikit dan nak bagi dia duduk hujung sekali. Itu saja. Nak minta tu saja kata. Dan dia setuju. Tak apalah duduk hujung. Tak apa. Khair. Alhamdulillah. Jadi kita bolehlah gabung tanah yang wakaf ni. Sebab kalau duduk lagi tanah sebab tanah kongsi. Jadi manjang pula. Kalau kata duduk dekat tengah-tengah. Lagi jadi lubang tengah-tengah tu. Dia tak mahu. Tapi dia Alhamdulillah dia bagi hak hujung dia. Alhamdulillah. Saya terseronok dah tu. Rupanya ingatkan nak bagi hak tu ya. Dia nak bagi tahu hak tu ya. Sebab dia jual pun tak mahu. Wakaf nak okey. Tak ada masalah. Saya bukan nak paksa pun. Hak lain pun bukan saya kata apa pun. Mereka yang nak bagi. Bukan saya duk pergi. Bagilah. Bukan gitu. Hak mana ada, kita buat yang tu je kata. Tengok. Tak apalah. Ingatkan zakat tu je. Rupanya dia hantam saya. Allah. Kata mengaji saja, tak bincang orang. Dah ni kita dah bagi dah kata. Dia dah ambil dah tu yang kita nak bincang. Nak kata kat saya apa lagi. Saya pun duk fikir. Tapi dah sebab adik-beradik tengok, dengar. Dah kali sebut kata, mengaji saja. Tak erti. Sebut mengaji saja. Tadi daripada awal mai tu dekat sejam lebih duk hentam saya tu. Saya buat tak tahu. Tak apa.
Teringat lagi lah Tok Guru sebut sabar tu. Mai tang sebut tak mengaji saja tu. Yang tu. Dia duk ingat kita ni kayu kan menatang apa ni. Saya kata, saya mai nak bincang lah ni. Kalau mai nak berkelahi bukan dia ni. Saya kata ni yang cakap dengan saya ni, dia ingat saya ni budak-budak. Tu pakcik saya. Jadi jangan cakap saya ni macam budak-budak saya. Saya nak bangkit dah waktu tu. Saya duduk jauh. Tidak kena tomai dah. Tomai tak ada pun buat api lah tomai baru. Adik saya duduk pegang lah ni. Adik saya ambil sekali. Pakcik saya ada, semua ada ni. Adik ayah. Pakat ada semua. Pegang saya. Sabar. Kalau tidak bangkit dah. Saya duduk jauh. Baru tu masa tu baru teringat Tok Guru besar. Teringat balik dah waktu tu. Jadi terlupa dah Sat. Terlupa Sat. Kata ni berat no. Benar macam ni berat. Berat sebab dia kata kita tu ya. Saya kata kan kisah pengalim dia kata tu. Kisah tak kata mengaji saja, lepas tu buat kerja tak fikir. Tu yang hebat tu. Kita duk heran ke yang kita buat pondok ni nak bincang dengan dia buat apa, kita pun tak tahu. Apa kaitan dia nak kita bincang, kita nak buat pondok kat tanah kita kata, kan ambil tanah dia. Kita nak suruh bahagi duduk pi hujung tu ya kata. Tanah bendang tu pun kan duk buat pun bendang tu. Tak apalah kita kata. Lepas tu duk cucuk pula adik-beradik lain. Kata lepas ni kalau bagi wakaf kat Nazrul, lepas ni dia bagi wakaf, dia boleh paraik kat adik-beradik dia. Kata senang. Ya Allah. Cucuk sambil duk cucuk. Cek baiklah makcik-makcik saya ni sama dengan saya. Makcik saya kata nak bagi, kalau kata ada tanah lain pun kami bagi kat dia. Makcik saya kata kalau ada tanah lain, sebab tak ada tanah lain dia kata itu tu. Dan kalau ada tanah lain pun dia kata saya bagi kat dia, kami nak bagi kat dia, memang nak bagi kat dia. Dia kata kalau kita ni nak balik terang mana sangat, dia kata baliklah kali tanah sama panjang tu dia. Faham tak? Orang tua ayat dia lagi pedih pada saya nak bagi tumbuk ni. Tapi tak tahu kalau dia faham ke tak faham. Dia kata kita nak pergi mana, dia kata nak balik di besar tu kat tanah. Nak tanah besar-besar pun dia kata tanah besar tu kat. Bukan besar mana pun tanah tu, tapi itulah. Kita pun tak kisah pun. Cuma ayat tu janganlah sampai menghina dan sebagainya. Macam prejudis sangat dengan pondok, prejudis sangat dengan dengan tempat-tempat pengajian. Kita doa yang baik-baiklah. Allah Ta'ala bagi kebaikan kepada dia. Mungkin dia bagi tahu dalam keadaan tak tahu. Bisa baik saya tak tumbuk mana tu, kalau tumbuk tu teruk lagi lah. Jadi Alhamdulillah lah. Boleh sabar. Lepas tu kena ada kat orang keliling. Kalau saya pergi seorang, saya kata mungkin jadilah. Tapi pergi ramai. Saya baik pergi ramai. Pakat lalu orang pegang seorang sikit. Adik saya lah pegang paha ke tidak, saya bangkit. Bangkit, bukan bangkit tumbuk pun, bangkit keluar anak tu ya. Baik. Tu kata tu baru satu. Tok Guru, saya pergi cerita kat Tok Guru ni, cerita Tok Guru gelap. Tok Guru kata insya-Allah khair insya-Allah. Tok Guru tak mau tambah lagi, Tok Guru tak sebut lah. Tu baru satu, ada lagi lepas ni. Apa saya? Sebut macam tu jam saya. Tok Guru gelap lah. Baik, mereka bagai bintang yang gemerlapan. 10.36 dah. Saya baca ni, menerangi buat 2 kegelapan. Apa dia 2 kegelapan tersebut? Kita akan sambung nanti selepas rehat nanti insya-Allah. Tu cara macam dalam TV tu, kita akan sambung nanti lepas minum lagi. Kita akan sambung balik insya-Allah. Rehat dalam berapa? 10 minit. 15 minit 15 minit. Nanti ustaz akan beritahu pukul berapa kita akan masuk.